Okey, pengenalan. Pengenalan jika dilihat pada tajuk itu sendiri iaitu konsep perpaduan dan juga Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Mudah dan untuk memahami lebih kepada kajian ini, saya akan terangkan kepada definisi iaitu perpaduan dan juga yang kedua perlembagaan. Apa itu perpaduan? Perpaduan adalah satu konsep penyatuan yang ditunjukkan oleh suatu masyarakat atau kelompok yang berbeza adat, budaya dan agama. Dilihat pada perpaduan ini tidak kiralah mahu Melayu, Cina ataupun India ataupun etnik-etnik seperti di Sabah dan Sarawak iaitu Kelantan Dusun, Iban dan sebagainya. Yang kedua, apa yang kita nak terangkan ataupun untuk kita lihat ialah iaitu perlembagaan. Perlembagaan itu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi persekutuan yang menjelaskan konsep kedaulatan dan juga prinsip perlembagaan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negara berdaulat. Secara ringkasnya, apa yang saya faham melalui perlembagaan ini adalah satu peraturan ataupun undang-undang yang dilaksanakan oleh negara dan juga perlu dipatuhi oleh rakyat dalam mencorak suasana masyarakat yang harmoni serta mengelakkan daripada negara terancam daripada sebarang anarki luar. Dilihat daripada sudut perspektif yang berbeza, bagaimana perpaduan yang dihasilkan itu adalah berdasarkan kepada PPM. Kajian ini akan menerangkan sedikit bagaimana perpaduan ini dapat dihasilkan melalui konsep perlembagaan itu sendiri ataupun dikira sebagai konsep peraturan dan undang-undang. Seterusnya adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini saya akan bagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah politik, yang kedua ialah sosial dan yang ketiga ialah ekonomi. Dilihat daripada sudut konteks politik, PPM telah membahagikan unit politik kepada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Bahagian ini telah mewujudkan perbezaan antara sistem pemerintahan yang dilakukan antara negara dan juga negeri serta hak ehwal Islam di kawasan masing-masing. Dan yang kedua ialah hak untuk memilih kerajaan. PPM telah mewujudkan satu konsep kepada rakyat mempunyai hak untuk memilih kerajaan dengan melakukan pengundian. Tidak kira mereka mahu pilih kerajaan ataupun mahu pilih pembangkang, itu adalah berdasarkan kepada pilihan mereka sendiri. Seterusnya adalah konsep ataupun konteks bersosial. PPM telah memberikan kebebasan bercakap, perhimpunan dan berpersatuan kepada rakyat. Maksudnya, rakyat tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh mengancam negara serta mereka boleh melakukan apa sahaja yang penting perkara yang baik. Dan yang kedua ialah kebebasan agama. Dilihat kepada kebebasan agama, maksudnya di Malaysia ini, negara kita mempunyai berbagai agama, tak kira Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Mereka boleh menguruskan institusi-institusi mereka dan juga mengadakan program asalkan tidak menyentuh sentimen kaum lain. Dan juga ekonomi. Ekonomi iaitu PPM telah memberi peruntukan kepada rakyat iaitu seperti kewangan, memberi hak pekerja, hak pengguna, cara urus niaga, pasaran saham, jenis perdagangan, cukai ekspor dan juga urus niaga mata wang dan luar negara dan lain-lain. Jadi dekat sini kerajaan membawa rakyat untuk sama-sama dalam meningkatkan ekonomi negara serta memberi peluang kepada para peniaga untuk meningkatkan cara hidup supaya mereka dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan juga boleh terus menjadi rakyat yang berwawasan. Okey, terdapat 4 objektif kajian yang kami telah dapati. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti tahap pengetahuan responden terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maknanya di sini kami ingin mengetahui responden tu mempunyai ilmu pengetahuan tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia ataupun tidak. Mungkin ada setengah responden mengetahui tentang perlembagaan dan mungkin ada yang setengah tidak tahu apa pun tentang Perlembagaan Malaysia. Okey, objektif kami yang kedua adalah mengenal pasti perspektif responden terhadap konsep perpaduan melalui perlembagaan. Okey, untuk yang objektif yang kedua, responden akan memberi persepsi mereka terhadap konsep perpaduan melalui perlembagaan. Maknanya mereka ni bersetuju ke ataupun tidak bersetuju. Maknanya dari konsep perpaduan ni, maknanya dari perlembagaan kita boleh lakukan konsep perpaduan. Objektif kami yang ketiga adalah mengenal pasti tahap prasangka responden terhadap konsep perpaduan di Malaysia. Okey, kita tahu bahawa konsep perpaduan di Malaysia ni amat unik. Maknanya responden
responden ni mesti ada yang prasangka, maknanya ada berasa konsep perpaduan di Malaysia ni adalah sangat baik, dan ada juga yang berasa ia adalah satu perkara yang tidak berberapa baik untuk mereka semua. Okey, objektif kajian yang terakhir yang kami dapati adalah untuk mengenal pasti tahap kepentingan isu perpaduan semasa di Malaysia terhadap responden. Untuk yang objektif kajian yang keempat, untuk maknanya rakyat Malaysia, maknanya responden mengetahui ataupun tidak isu perpaduan yang ada sekarang di Malaysia. Mungkin setengah mereka mengambil tahu tentang isu perpaduan yang berada di Malaysia ni, dan mungkin setengah mereka tidak mengetahui apa pun isu perpaduan yang tengah hangat berada di Malaysia. Terus saya akan terangkan berkaitan dengan masalah kajian. Okey, masalah kajian ni adalah masalah yang kita hadapi ataupun yang kita dapat daripada responden melalui skop kita iaitu student. Yang pertama, apa yang kita lihat ialah penguasaan pelajar terhadap konsep yang ingin disampaikan oleh PPM. Kita akan tengok bagaimana konsep itu difahami oleh pelajar. Seperti yang kita tahu, PPM adalah satu undang-undang dan peraturan. Jadi adakah pelajar tahu bagaimana konsep itu diamalkan ataupun dilaksanakan di universiti melalui peraturan universiti sendiri? Dan yang kedua ialah adaptasi sistem peraturan dan undang-undang di peringkat universiti. Setiap peraturan atau undang-undang yang telah dihasilkan itu mempunyai kebaikannya sendiri. Bukan semua orang boleh terima dan terus melakukan apa yang sepatutnya. Mereka juga mempunyai masalah untuk mengadaptasi. Maksudnya mereka mengambil masa menyesuaikan diri dalam mengadaptasi sistem atau peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti. Yang seterusnya ialah bagaimana student atau pelajar sendiri memupuk kesejahteraan dalam kampus yang berbagai-bagai bangsa dan mematuhi peraturan universiti. Kali ini menjadi isu apabila kebanyakan universiti di Malaysia mengambil pelajar di seluruh Malaysia, iaitu dah telah bercampur berbagai bangsa dan sebagainya. Masalah utama yang dihadapi oleh universiti tapi adalah masalah pelajar itu sendiri, bagaimana mereka menyesuaikan diri bersama dengan bangsa-bangsa lain, dan juga bagaimana mereka mempunyai sifat yang berlapang dada serta pandangan jauh untuk mengejar matlamat mereka. Tambahan pula, saya juga akan berkongsi berkaitan dengan kepentingan kajian. Kepentingan kajian saya letakkan kepada 3 jenis kepentingan kajian. Jadi yang pertama ialah kita nak tengok sejauh mana konsep perpaduan kaum dapat direalisasikan dengan kalangan pelajar universiti berdasarkan PPM. PPM itu dihasilkan untuk rakyat. Semua juga apabila peraturan universiti dikenakan juga kepada pelajar. Dan yang kedua ialah meneliti bagaimana pelajar yang berbilang bangsa memupuk nilai kesejahteraan berdasarkan peraturan universiti. Maksudnya, seperti yang saya cakap, seperti yang saya bincang pada masalah kajian, bagaimana pelajar itu sendiri berada dan juga kumpul di dalam satu masyarakat yang berbeza bangsa dan juga etnik, serta mereka mempunyai sifat tak langsung dalam berlapang dada sepanjang jauh dalam memastikan apa yang mereka ingin lakukan bersama-sama itu dapat dicapai, menjadikan hubungan mereka lebih baik serta lebih akrab. Dan yang seterusnya ialah konsep pada kaum yang dipupuk oleh pelajar sendiri dalam bentuk tertib dan disiplin. Sebagai contoh yang dilihat ialah bila pelajar mempunyai kelas pada waktu pagi, pelajar perlu menguruskan masa tidur, masa belajar dan masa pergerakan kuliah untuk mereka sendiri, supaya mereka dapat mengikut peraturan, iaitu berada di kelas pada waktu sepatutnya. Jadi itu saja berkaitan kepentingan kajian. Saya Fadiana dan saya akan teruskan dengan kajian lepas. Berdasarkan kajian lepas, kami dapati beberapa hasil kajian yang berkait rapat dengan konsep perpaduan. Okey, kami rujuk kepada 3 artikel daripada kajian lepas, dan beberapa artikel tersebut yang kami kaji menunjukkan bahawa perpaduan sangat penting dan perlu diamalkan tanpa mengira bangsa atau agama. Okey, artikel yang pertama bertajuk Tahap Integrasi Antara Etnik di Semenanjung Malaysia. Artikel tersebut untuk mengkaji perbezaan etnik dan integrasi antara etnik tersebut yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Artikel kedua, Kepelbagaian sebagai kekuatan. Artikel tersebut bertujuan untuk mengkaji bahawa walaupun kita pernah berpecah kerana dasar ekonomi baharu, tetapi tetap menjadikan kepelbagaian tersebut sebagai kekuatan perpaduan.
Dan artikel ketiga berbunyi membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, tahap integrasi antara etnik di Semenanjung Malaysia. Seperti yang saya katakan tadi, artikel ini adalah untuk mengkaji perbezaan etnik dan perbezaan integrasi antara etnik di Semenanjung Malaysia. Jadi, kajian ini dijalankan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pertama, soal selidik dalam kalangan orang ramai. Jadi, ini yang ingin saya kupas. Dan dalam beberapa soal selidik tersebut, terdapat satu soalan yang berbunyi seperti kenyataan yang berbunyi saya bersedia berkenalan dengan rakan yang berlainan etnik. Jadi, berdasarkan soalan kenyataan tersebut menunjukkan hasil jumlah kekerapan kumulatif bagi keseluruhan pernyataan tahap integrasi antara etnik adalah paling tinggi tindak balas responden pada soalan tersebut. Jadi menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia sebenarnya ingin berkenalan dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa dan agama dan juga etnik. Jadi tidak hairanlah jika kita melihat negara Malaysia pada hari ini mempunyai masyarakat yang bersatu padu dan masyarakat majmuk ini saling bekerjasama kerana ingin untuk berkenalan dengan etnik yang lain. Okey, untuk artikel kedua, kepelbagaian sebagai kekuatan. Seorang sarjana Inggeris yang bernama J.S. Furnival pernah menyatakan bahawa sebuah negara majmuk seperti Malaysia pasti tidak akan menjadi stabil oleh kerana setiap kumpulan etnik hidup terpisah, terasing dan terputus. Jika kita lihat pada hari ini, benar masyarakat Malaysia pada hari ini hidup terasing, menjadikan etnik-etnik tersebut terlihat ada jurang antara etnik A dan etnik B. Hal ini tercetus bermula daripada pengenalan dasar ekonomi baharu iaitu DEB, yang mana orang pada zaman dahulu yang asalnya bekerja bersama-sama tetapi disebabkan DEB tersebut dipisahkan menjadikan pekerjaan spesifik, sesuatu pekerjaan ditugaskan kepada etnik tertentu sahaja. Jadi berlaku pengasingan di situ dan menjadikan kita terputus dan terpisah. Walau bagaimanapun, walau wujudnya kepelbagaian etnik, bangsa dan agama, namun rakyat masih berbangga dengan identiti etnik masing-masing, berteraskan ruang fizik yang semakin melebar dengan mengutamakan kestabilan, kemajuan, keadilan, keterangkuman, kebebasan hak dan juga demokrasi. Dan artikel yang ketiga ialah membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Okey, kajian tersebut telah dijalankan oleh Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, KITA UKM pada 2012 dan 2013. Hasil daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa perlunya penekanan usaha kolektif di antara agensi kerajaan dan pemimpin tempatan untuk membina semula semangat perpaduan dan kekitaan dalam kalangan masyarakat. Jadi, tercetusnya satu program yang bernama Program Sayangi Komuniti berdasarkan daripada kajian tersebut. Jadi, dengan kerjasama KITA UKM dan JPNIN. Jadi, program tersebut sangat menumpukan kepada pengukuhan perpaduan antara kaum dan bangsa dan semangat kekitaan dalam hidup berjiran daripada pelbagai kaum. Maksudnya, jika terdapat satu kawasan perumahan, dia mengharapkan untuk semua kaum dan agama yang berada di situ bersatu padu dan mengukuhkan semangat kekitaan. Jadi, itu sahaja tentang kajian lepas. Saya Muhammad Nazri bin Nasbi, tahun 2 BEKG, Seksyen 3. Di sini saya akan membentangkan tentang metodologi kajian yang telah kami laksanakan dalam kumpulan kami. Untuk alatan, kami akan menggunakan pencarian dalam internet serta Google Form. Okey. Untuk subjek pula, kami akan fokus kepada pelajar UTM, Universiti UTM dalam menjawab Google Form yang telah kami sediakan untuk mendapat respon diorang pasal apa, pasal tajuk yang kami dibagi.
Okey. Untuk kaedah, kami akan gunakan soal selidik yang telah dalam Google Form serta analisis artikel ataupun jurnal dalam pencarian internet untuk mencari tajuk-tajuk artikel jurnal yang sama ataupun lebih kurang dengan tajuk yang telah diberikan kepada kami. Di situ kami akan mendapat keputusan ataupun data untuk kami teruskan kajian kami. Okey, itu saja untuk metodologi. Terima kasih. Yang mana pada hasil kajian daripada soal selidik yang telah dilakukan, terdapat hasil dari segi tahap pergaulan, tahap komunikasi, tahap kefahaman, tahap peraturan, tahap kesejahteraan ataupun cara memupuk kesejahteraan, dan yang terakhir sekali, tahap ataupun cara mewujudkan keharmonian. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, tahap pergaulan. Berdasarkan soalan kaji selidik yang diedarkan kepada responden, secara keseluruhannya, sebanyak 97.9% responden menyatakan bahawa mereka mempunyai rakan berlainan bangsa dengan mereka, dan diikuti dengan 2.1 menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai rakan berlainan bangsa. Maksudnya, secara majoriti, pelajar di IPT ataupun Institut Pengajian Tinggi mempunyai rakan yang berlainan bangsa dengan mereka secara keseluruhannya. Yang kedua, dari segi komunikasi. Soalannya berbunyi, bagaimanakah komunikasi yang berlaku antara anda dan kawan anda tersebut? Dan rata-rata responden sebanyak 58.5% menunjukkan pada tahap kelima, iaitu tahap yang paling baik, diikuti dengan tahap sederhana pada 33% dan seterusnya 8.5% pada tahap yang kurang baik. Bermakna, walaupun berlainan bangsa, para pelajar tetap mempunyai komunikasi yang baik dengan rakan yang berlainan bangsa dan agama tersebut. Seterusnya, dari segi kefahaman mengenai Perlembagaan Persekutuan Malaysia dari aspek perpaduan, responden yang mempunyai kefahaman paling tinggi menunjukkan pada kadar peratusan 29.8%, diikuti dengan kefahaman yang baik dengan 35.1%, diikuti pula dengan kefahaman yang sederhana pada tahap 28.7% dan pada 4.3% diikuti dengan 2.1% pada kefahaman yang kurang baik, maksudnya kurang faham. Jadi secara keseluruhannya, ramai responden dari segi pelajar sendiri sangat faham aspek perpaduan ataupun konsep perpaduan berasaskan PPM itu sendiri. Seterusnya, dari segi peraturan. Soalan ditanya kepada responden, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mematuhi peraturan universiti? Dan sebanyak 91.5% responden bersetuju bahawa memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian ke kuliah merupakan salah satu cara untuk mematuhi peraturan universiti. Diikuti dengan 77.7% responden bersetuju untuk hadir ke kuliah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Manakala sebanyak 2.1% responden mencadangkan untuk memilih pemimpin ataupun mengundi para pelajar yang berwibawa untuk memimpin pelajar yang lain untuk menerajui Majlis Perwakilan Pelajar di universiti. Manakala sebanyak 1.1% memilih untuk tidak pergi ke kelas kerana terlambat bangun pagi dan 1.1% juga memilih untuk pakai baju Melayu untuk ke kelas. Manakala dari segi kesejahteraan, soalan ditanya, bagaimanakah para pelajar dapat memupuk kesejahteraan dalam kampus yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama? Sebanyak 5.3% pilih sebagai menyisihkan rakan yang berlainan bangsa sangatlah tidak baik kerana tidak dapat memupuk kesejahteraan maupun perpaduan itu sendiri. Manakala diikuti dengan 87.2%
mencadangkan bahawa para pelajar boleh menjalankan tugasan secara berkumpulan dengan rakan yang berlainan bangsa supaya dapat berkongsi idea dan saling bantu-membantu jika ada yang tidak faham. Diikuti pula dengan 73.3% bersetuju bahawa menghormati ritual agama masing-masing dapat memupuk kesejahteraan dalam kampus yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Manakala sebanyak 85.1% bersetuju bahawa kita dapat mengajak rakan-rakan yang lain lepak sekali di kafe untuk saling mengeratkan perpaduan dan mewujudkan kesejahteraan itu sendiri antara rakan-rakan yang lain walaupun berbeza agama dan bangsa. Diikuti dengan 1.1% dari segi solat sekali, dari segi tolong membuat tugasan buat mereka bagi yang mereka tidak faham, dan 2.1% mencadangkan untuk kita mengajak mereka melakukan kerja bersama-sama. Seterusnya, dari segi keharmonian. Soalan ditanya, jika konsep perpaduan berasaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia diamalkan, adakah keharmonian dapat diwujudkan? Jadi seramai 60.6% responden telah bersetuju bahawa keharmonian dapat diwujudkan jika konsep perpaduan berasaskan PPM diamalkan, diikuti dengan 27.7% kurang bersetuju dan 9.6% tidak bersetuju. Seterusnya, kita akan pergi ke kajian bacaan dan artikel. Berdasarkan artikel yang saya telah tengok itu, kaji, pertama adalah membina budaya moden dalam kalangan pelajar universiti. Seperti dari segi pergaulan memang akan berbeza dalam budaya moden ni, sebab kalau pergaulan ni bagi saya macam untuk moden ni dia macam kita bersikap profesional dalam melakukan satu kerja. So contohnya kalau pensyarah, bagi peranan pensyarah sini dia akan bagikan kumpulan dalam bentuk pelbagai kaum supaya dia boleh berkomunikasi secara langsung dan secara tak langsung, boleh membuat ikatan antara kaum dan boleh mengurangkan resis dalam suasana universiti. So pelajar akan lebih biasa dalam menjalankan hidup seharian tanpa berfikir tak ada keamanan dalam kaum yang lain. Okey, untuk poin yang seterusnya adalah berkomunikasi dengan pelajar universiti untuk mencari persetujuan dan muafakat dalam universiti. Okey, komunikasi amat penting dalam setiap perbualan ataupun percakapan ataupun perbincangan. Okey. Tindakan pihak universiti untuk membolehkan pelajar patuh terhadap undang-undang universiti adalah dengan mendengar luahan hati daripada pelajar untuk membuat keputusan. Kiranya macam dalam sistem demokrasi. Contohnya membuat undian MPP berdasarkan pilihan pelajar atau persetujuan pelajar. Juga membuat sesi town hall bersama orang atasan supaya orang atasan boleh mendengar luahan atau cadangan pelajar dalam menaikkan lagi taraf universiti ataupun menambah baik pelaksanaan universiti. Kita teruskan lagi dengan poin seterusnya. Memastikan pihak universiti berpegang dengan penuh kepada prinsip integriti, keadilan dan keterangkuman. Okey. Sebagai pemimpin ataupun ketua bagi sesuatu tempat ataupun sesuatu organisasi ataupun sebuah universiti, amat penting untuk kita melakukan tugas dengan penuh jujur dan ikhlas bagi mendapat kepercayaan kepada sebuah masyarakat, contohnya pelajar lah dalam universiti kan, satu institusi.
Contohnya dengan melaksanakan tugas dengan penuh integriti, amanah dan adil untuk mendapat kepercayaan pelajar dalam mengekalkan keharmonian dan suasana yang baik dalam sesuatu sekaligus menumbuhkan mendapat perpaduan antara seluruh pelajar dengan adanya keadilan yang pihak universiti laksanakan. Untuk poin yang seterusnya adalah mengambil serius undang-undang universiti dan menghukum pada siapa yang mengingkarinya. Perkara ini bagi saya amat penting dalam memupuk disiplin dan etika pelajar dalam universiti untuk memastikan perpaduan, berkekalan dan keharmonian berkekalan juga. Sebab perkara ini kita harus menitik beratkan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Hal ini boleh menyebabkan suasana universiti aman dan kekal makmur. Untuk poin yang terakhir adalah kebajikan pelajar terjaga. Bagi sebuah institusi, suasana yang aman adalah faktor perpaduan untuk setiap institusi. Ini kerana mereka akan berasa selesa dengan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak universiti. Contohnya macam kemudahan bas, bumbung yang disediakan di setiap susul gajah dan fasiliti untuk hostel yang berkualiti. Ini boleh mencetuskan keharmonian dan perpaduan antara pelajar universiti dan boleh mengelakkan berlakunya perbuatan sifat-sifat yang tak baik dalam satu tempat seperti universiti, dan pelajar pun boleh mengekalkan perpaduan dan mengikut undang-undang dan berasa berhati dalam kebajikan yang disediakan oleh universiti. Rumusan. Terima kasih kepada Encik Ali dan rakan-rakan sekalian. Dalam bahagian ini saya akan memberikan beberapa cadangan bagi merealisasikan konsep perpaduan berasaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam hal ini saya memisahkan cadangan saya kepada beberapa pihak, dan pihak yang paling penting adalah pihak kerajaan. Perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia boleh diwujudkan melalui beberapa langkah pembangunan pendidikan, dan sehubungan dengan itu kerajaan memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui memperkasakan sekolah wawasan. Walaupun sekolah dalam wawasan ini telah lama diwujud, tetapi hasrat murni pihak Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut tidak begitu efektif kerana mentaliti rakyat yang risau akan kehilangan identiti dan jati diri kaum masing-masing. Oleh itu kerajaan perlu meningkatkan bilangan sekolah wawasan di seluruh negara yang dilengkapi dengan infrastruktur dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dan tentang itu usaha ini akan dipandang tinggi oleh rakyat dan menarik minat pelajar daripada beberapa kaum lain untuk belajar di sekolah wawasan, serta pelajar akan bergaul tanpa kaum. Dan cadangan seterusnya adalah memartabatkan dan memperluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu. Dan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor awam dan sektor swasta di seluruh negara mendedahkan tahap penguasaan bahasa Melayu di tempat awam berada pada paras yang kurang memuaskan mengikut kajian. Dalam hal ini kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dan peraturan berkaitan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa lain perlu dihentikan. Lalu saluran menyampaikan maklumat ini hendaklah disampaikan menggunakan satu bahasa saja, iaitu bahasa kebangsaan. Langkah-langkah ini akan melahirkan rakyat yang berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan, dan secara tidak langsung perpaduan dapat direalisasikan. Seterusnya, kerajaan perlu juga meneruskan program latihan khidmat negara, iaitu lebih dikenali sebagai PLKM. Dalam hal ini PLKM juga berperanan bagi mewujudkan perpaduan yang erat
dan memupuk perpaduan yang lebih jitu dalam kalangan generasi pelbagai kaum. Dan mereka juga akan digerakkan dengan corak kehidupan masyarakat majmuk secara mendalam dan satu persefahaman yang lebih erat, akan memupuk perasaan kekitaan. Dengan itu tembok pemisah antara kaum dapat diruntuhkan. Seterusnya, pembangunan ekonomi negara. Perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia boleh dimantapkan melalui usaha pembangunan ekonomi negara kepada rakyat. Dalam perlembagaan Malaysia terdapat penyertaan mengenai hak sama rata dan hak terhadap harta kebebasan bergerak dan sebagainya. Berdasarkan penyertaan tersebut, kesamarataan yang diberikan kepada rakyat juga dapat melahirkan konsep perpaduan. Dalam konteks ini, setiap dasar yang diamalkan perlu menambah baikkan dari semasa ke semasa agar memberi manfaat kepada semua rakyat dan bersama-sama menikmati kestabilan ekonomi. Jelasnya, pelaksanaan dasar ini akan menyatu padukan rakyat melalui pengagihan kekayaan sumber ekonomi yang sama rata antara kaum. Seterusnya, pihak sekolah juga tidak terlepas pandang daripada tanggungjawab ini. Pihak sekolah juga turut mempunyai peranan dalam memupuk sikap perpaduan melalui bahasa Melayu. Perpaduan melalui bahasa ini wajar dipupuk di bangku sekolah lagi. Misalnya mengadakan Minggu Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia. Pelbagai program boleh diadakan sepanjang minggu bahasa tersebut, seperti pertandingan menulis esei, berbalas pantun ataupun persembahan drama. Dan program rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu RIMUP perlu ditingkatkan oleh pihak sekolah bertujuan untuk mengeratkan perpaduan antara murid-murid pelbagai kaum. Sebagai contoh, program sambutan hari raya di peringkat sekolah perlu dilaksanakan sebagai satu program RIMUP yang hebat. Seterusnya, guru perlu merancang dan melaksanakan aktiviti perbincangan dalam kumpulan turut untuk menyemai nilai-nilai perpaduan dalam sanubari murid-murid yang masih mentah. Contohnya, dalam menyiapkan tugasan bahasa Melayu, mereka akan bekerjasama untuk mengumpul isi-isi, saling bertukar idea dan pendapat, bersatu hati memastikan tugasan dapat disiapkan sebaik mungkin mengikut tarikh yang ditetapkan, dan seterusnya dapat pujian daripada penghalang guru. Walau bagaimanapun, ilmu perpaduan boleh disampaikan melalui subjek sivik dan kewarganegaraan. Sehubungan itu, pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang diajar sebagai subjek elektif di sekolah perlu diteruskan bagi melatih murid memahami konsep budaya kaum lain dan menghayati kepelbagaian kaum yang terdapat di negara ini. Ilmu mengenai kaum lain akan melahirkan nilai hormat menghormati dalam kalangan murid tersebut terhadap kaum lain, dan ini akan membentuk satu komuniti yang berhemah dan bertolak ansur. Seterusnya, pihak ibu bapa. Peranan ibu bapa juga sangat signifikan untuk merealisasikan konsep perpaduan dan mewujudkan generasi muda yang menghargai dan menghormati kaum lain. Ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan mengamalkan semangat kejiranan dalam diri sendiri. Ibu bapa mesti mempunyai semangat kejiranan dan prihatin terhadap jiran mereka. Sikap berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing yang ditunjukkan oleh ibu bapa terhadap jiran akan menyebabkan anak-anak juga mengambil berat tentang jiran mereka. Tegasnya, ibu bapa yang berjaya menjadi iktibar yang baik sudah pasti mampu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali, masyarakat adalah satu aspek yang paling penting untuk perpaduan kaum. Perpaduan kaum boleh capai sekiranya rakyat bersikap hormat menghormati bersama kaum, adat resam dan agama, serta memahami hak asasi masing-masing. Sebarang perselisihan kaum hendaklah dielakkan kerana kita semua bermaung di dalam satu negara. Oleh itu, setiap kaum seharusnya saling menghormati dan menerima agama budaya sesuatu kaum. Sebarang masalah yang wujud antara dua kaum yang berbeza perlu diselesaikan melalui rundingan dan tanamkan rasa tolak ansur dalam semua perkara. Dalam hal ini, semangat kejiranan perlu dipupuk dengan ziarah menziarahi pada musim perayaan. Okey, sebagai kesimpulan kecil bagi topik ini,
saya akan memberi satu kesimpulan dalam mengikut pandangan saya, iaitu kesimpulan perpaduan dalam kalangan rakyat akan mencerminkan Malaysia sebagai negara yang dihormati dan dikagumi pada peringkat antarabangsa. Dalam hal ini, Malaysia negara yang unik dan rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang menganut agama yang berbeza. Perbezaan itu tidak sepatutnya menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, mereka perlu bersedia berkongsi kuasa politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Oleh itu, rakyat perlu bertindak rasional dan tidak mengungkit isu-isu sensitif demi memelihara keharmonian dan keamanan negara. Semua keadaan ini menjadikan Malaysia sebagai negara model oleh kebanyakan negara di dunia, sekaligus membantu Malaysia dikenali sebagai pada peringkat antarabangsa dan persada dunia. Kami telah dapat daripada kajian kami adalah yang pertama, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana konsep perpaduan kaum dapat direalisasikan dalam kalangan pelajar universiti berasaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia (PPM). Di sini kita ingin melihat macam mana konsep perpaduan ini dapat direalisasikan dalam kalangan pelajar. Maknanya macam mana usaha pelajar untuk merealisasikan perpaduan berasaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang kedua, kami telah menjalankan kajian melalui platform Google Form. Kajian ini kami telah jalankan dengan kami membuat soalan dan kami menggunakan platform Google Form untuk mengedarkan soalan didik yang kami telah lakukan kepada pelajar universiti. Yang ketiga, kajian ini memperlihatkan bahawa responden mempunyai pengetahuan tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia (PPM). Di sini menunjukkan bahawa pelajar universiti maknanya ada ilmu pengetahuan tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia (PPM). Seterusnya, kita juga dapat melihat pelbagai pendapat yang diberikan oleh responden tentang konsep perpaduan melalui perlembagaan. Pelajar universiti juga sebagai responden memberikan pendapat mereka sendiri tentang konsep perpaduan melalui perlembagaan. Mereka memberikan maknanya mereka bersetuju ataupun tidak dengan konsep perlembagaan ini dapat membentuk konsep perpaduan. Seterusnya, kita juga dapat melihat pelbagai idea yang diberikan oleh responden untuk merealisasikan konsep perpaduan melalui perlembagaan. Di sini kita melihat pelajar universiti sebagai responden memberikan idea macam mana untuk merealisasikan konsep perpaduan melalui perlembagaan. Pelbagai idea yang mereka bagi dan kami telah uraikan di dalam dapatan kajian. Akhir kata, untuk merealisasikan konsep perpaduan berasaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia (PPM) bukan sesuatu yang mudah, tapi dapat direalisasikan sekiranya semua pelajar universiti bersedia untuk merealisasikan bagi mencapai semangat perpaduan yang kuat di dalam kalangan rakyat Malaysia. Maknanya pelajar universiti ini sebagai pihak yang boleh merealisasikan perpaduan melalui perlembagaan. Pelajar universiti ini akan menjadi pemimpin di suatu masa hari nanti dan mereka boleh mengubah segala apa yang telah pemimpin kita terdahulu buat untuk membentuk masyarakat Malaysia yang lebih bersatu padu dan tidak membangkitkan isu perkauman lagi, kerana kita hidup sebagai rakyat Malaysia, bukan rakyat mengikut bangsa, tapi kita adalah bangsa Malaysia. Maknanya semua yang duduk kat Malaysia ni adalah dalam satu bangsa, bukan berbeza bangsa. Sekian, terima kasih.